Seterusnya adalah pemasangan untuk kedudukan komponen ataupun barang-barang hardware yang barang-barang elektronik yang perlu berada di robot tersebut. Okey, yang pertama sekali adalah battery holder. So ini adalah battery holder. Okey, bateri anda boleh isi di bahagian ini, tapi untuk permulaan ataupun sebelum pemasangan anda perlu pastikan tidak pasang bateri pada permulaan. Sekiranya setelah selesai, kemudian baru anda pasangkan. Okey, ini adalah battery holder yang akan digunakan sebagai power untuk robot tersebut. Okey, dan pastikan bateri tidak dipasang terlebih dahulu kerana anda perlu membuat semakan dan penelitian terlebih dahulu sebelum memasang bateri. Kerana kalau tersilap, anda akan boleh merosakkan robot anda. Okey, pertama sekali anda perlu pastikan anda perlu letakkan double tape di bahagian bawah tersebut. Okey, so kita menggunakan double tape. Dan kita letakkan di bahagian bawah tersebut. Okay. So saya dah pasang dan kita boleh buka dia punya double tape dan kita akan pasangkan di bahagian belakang bawah. Okay, so kalau kita tengok bahagian sini, ini adalah bahagian belakang untuk robot. Anda boleh letak bahagian ini dan anda perlu kemaskan ataupun anda perlu pastikan kedudukan battery holder ni di tengah-tengah belakang ataupun di penghujung belakang robot. Okey, anda boleh letak sini dan gunakan jarak tanpa menutup kawasan lubang ini. So saya ambil di kawasan sini. Okay, anda tidak mengapa jika terlebih bahagian belakang. Anda hanya perlu pastikan lubang ini tidak tertutup kerana ini akan menggunakan wire untuk daripada bawah sampai ke atas. Okay, so dari sini. Okay, seterusnya adalah Arduino. Okay, so Arduino ini kita akan pasang double tape juga. Cuma saya sarankan untuk anda letak di bahagian tepi kerana di sini ada terdapat satu pin yang tinggi dan mengganggu untuk double tape melekat. Saya letak di bahagian sini. Dan di sebelah sini. Kemudian buka ataupun anda tekan dahulu. Kemudian anda boleh buka. Okey, kedudukan untuk battery holder ini anda boleh merujuk pada lubang yang telah diletakkan ini, atau anda boleh letak di bahagian mana-mana. Anda boleh letak di bahagian mana-mana yang anda suka. Lubang ini adalah sebagai sekadar rujukan. Sekiranya anda mempunyai PCB stand ataupun sekiranya anda mempunyai skru ataupun PCB stand yang dibeli sendiri, anda boleh letak di sini untuk mengikat. Okay, so ini adalah bahagian ini adalah Arduino yang kita telah tampalkan double tape dan anda boleh letakkan di bahagian belakang tengah. Okay, so anda boleh ambil penjuru belakang tanpa bertindih dengan skru. So anda boleh letak di sini dan lekatkan terus di bahagian belakang. Okay, pastikan double tape anda cukup kuat dan tidak menjejaskan Arduino tersebut. Okey. Seterusnya adalah breadboard. Okay, so breadboard ni anda boleh buka di bahagian bawah dan anda boleh letak di bahagian depan ini, bahagian tengah. Dan lekatkan di bahagian sini. Okey, seterusnya sekiranya anda ingin memasang ataupun menggunakan sonar atau sonic holder, anda perlu memastikan anda pasang dahulu skru untuk ultrasonic holder terlebih dahulu sebelum memasang ultrasonic sensor. Okay. Dengan menggunakan skru M3x10 dan juga nut
dan juga nut 2 biji. Okey, setelah telah selesai untuk pemasangan ultrasonic holder, anda boleh letakkan ultrasonic di bahagian hadapan. Okey. Seterusnya adalah pemasangan untuk L298N motor driver, yang mana anda perlu letak double tape di bahagian bawah. Okey, untuk yang ini saya sarankan untuk anda letak 2 double, maksudnya 2 kali letak 2 kali double tape. Okey, so saya letak ini kerana untuk memberikan ketebalan pada double tape, kerana ini adalah untuk memberi ketebalan kepada double ini adalah kerana untuk memberi ketebalan kepada double tape oleh sebab pin yang terlalu panjang yang mengganggu untuk double tape untuk melekat. Okey, so saya dah doublekan dia dan tebalkan dia. Okey, so anda perlu pandang di bahagian bawah. Okay, anda perlu kemaskan dulu wire, anda perlu tarik dulu wire sini. Kemudian anda perlu pandang di bahagian sini dan anda letakkan di sudut bawah ini dan menghala kepada skru yang telah diikat pada bawah ini. Okey, kedudukan yang tengah, atau anda boleh letak di bahagian berhampiran dengan lubang tersebut. Okey, so bila dah lekat, anda boleh letakkan sini. Dan anda meletakkan motor driver anda di bahagian bawah ini. Okey, seterusnya adalah line sensor yang telah dibekalkan. Okey, so anda perlu menggunakan pada lubang bahagian ini dan juga bahagian ini untuk mengikat menggunakan PCB stand. Contoh, saya menggunakan PCB stand skru. Saya akan menggunakan skru M3x6 untuk ikat PCB stand ini pada berdua-dua bahagian. Sekiranya saya menggunakan PCB stand ini, saya perlu menggunakan 2 skru M3x6 dan juga dua M3 dan juga 2 nut M3, okay, untuk mengikat bahagian tersebut. Okay. Untuk video ini saya akan menggunakan skru. Anda perlu masukkan skru di bahagian bawah kerana sensor akan menghadap ke bahagian bawah. Letakkan skru M3x6 di bahagian hujung dalam ini dan anda pasangkan dahulu PCB stand bahagian bawah. Lakukan di bahagian sudut yang bertentangan juga. Anda boleh ketatkan menggunakan screwdriver untuk berikan kekuatan pada PCB stand ini. Okey, kemudian di bahagian hadapan anda akan melihat ada satu lubang panjang yang dibekalkan. Anda perlu membuat gabungan pada lubang yang anda nampak sekarang di bahagian sini
dan juga di bahagian sini dengan menggunakan skru M3 kali 6. Boleh pasang di bahagian sini dan anda boleh ikatkan skru tersebut di bahagian bawah, di bahagian atas. Anda perlu menggunakan screwdriver untuk bantuan mengikat dengan lebih baik. Okay. Okey, so anda boleh ikat di bahagian atas dan ikatkan di bahagian bawah dan memberikan satu bentuk pegangan robot dengan lebih kokoh di bahagian hadapan. Okay. Ini adalah contoh bahagian hadapan. Okey, untuk tujuan slime flame sensor ni anda boleh letak di bahagian mana-mana yang anda suka. Mungkin anda boleh letak di bahagian tepi ini, atau mungkin anda boleh letak di bahagian tengah menggunakan skru, ataupun anda boleh menggunakan double tape untuk kedudukan flame sensor. Tapi untuk video ini saya tidak meletakkan flame sensor. Dan ini adalah Bluetooth modul yang mana akan digunakan pakai untuk mengawal robot tersebut menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan. Okey, apa yang anda boleh buat adalah anda boleh letakkan Bluetooth anda di bahagian sini untuk kegunaan Bluetooth di kemudian hari. Okey, so inilah pemasangan untuk hardware robot. Inilah pemasangan untuk kit ini. Okey, cut. Okey, so sekiranya pada akhir ini anda perlu kemaskan bahagian-bahagian tertentu seperti wire. Okay, untuk pemasangan wire ini saya akan tunjukkan pada video yang seterusnya. Dan anda perlu pastikan tayar anda tidak mudah terkeluar ataupun longgar. Sekiranya terlonggar, anda dibekalkan skru M2.3 ini dan anda boleh kuncikan di bahagian setiap tayar yang diberi. Strap tayar yang telah diberikan. Saya terlupa untuk beritahu kepada anda perlu sediakan satu screwdriver muncung ataupun screwdriver bunga yang tajam untuk ikatkan skru tersebut, kerana screwdriver ini tidak dibekalkan dalam kit ini. Saya perlu kuncikan ketat supaya tidak ada gangguan ataupun tidak ada kerosakan. Anda perlu kunci dengan ketat supaya tidak ada kelonggaran di kemudian hari. Okey, inilah pemasangan untuk robot anda. So anda akan berkemungkinan akan ada lebihan skru yang diberikan, kerana ini adalah inisiatif kami untuk memberikan skru lebih kepada anda sekiranya anda ingin membuat tambahan ataupun sebagai backup sekiranya skru anda berkurangan ataupun hilang. Okey, so anda boleh simpan skru tersebut. Dan anda boleh kemaskan robot-robot anda. So anda boleh kemaskan robot anda supaya lebih kelihatan kemas dan teratur.
Okey, itu saja daripada saya untuk pemasangan robot 4-wheel educational Arduino kit ini. Sekiranya anda ada masalah, anda boleh hubungi ataupun anda boleh rujuk pada, sekiranya ada masalah boleh hubungi kami untuk bantuan. Sekiranya anda mempunyai masalah, anda boleh rujuk kami untuk sebarang pertanyaan. Sekiranya ada sebarang persoalan, anda boleh terus rujuk kepada kami. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk pemasangan wire motor kepada L298N. Okey, so anda perlu terbalikkan robot anda bahagian sini, ataupun anda perlu cabut dahulu bahagian sini untuk mengelakkan daripada patah. Dan kemudian anda boleh baringkan robot ini. Okey, anda akan nampak ada dua motor, di mana dua motor ni akan dikawal pada satu output yang sama. Okey, disebabkan kedudukan ataupun arah lawan disebabkan arah kedudukan robot yang disebabkan arah kedudukan motor yang bertentangan, anda boleh menarikkan wire merah dan hitam ini, dan juga merah hitam untuk motor bawah. Anda perlu gabungkan merah dan hitam secara berpasangan. Makna hitam daripada motor ini pergi gabung dengan merah motor ini. Okey, tapi sebelum tu anda boleh menggunakan pisau untuk keluarkan wire dengan lebih panjang, kerana wire yang dibekalkan wire yang dibekalkan terlalu pendek. So anda perlu panjangkan sedikit untuk proses pergabungan dua wire. Okey, begini. Ulang semula untuk lagi satu. Ulang semula untuk yang seterusnya. Okey, so anda mendapat dua wire yang telah digabungkan seperti ini. Okey, sama juga untuk sebelah motor ini. Hitam daripada depan akan menggabung dengan merah di bahagian belakang. Untuk makluman anda perlu berhati-hati kerana wire ini tidak boleh digerak terlalu kerap, kerana dia boleh memutuskan ataupun mematahkan coil yang telah disolder. So anda bila sekiranya coil ataupun wire anda putus, anda perlu solder semula. Gabungkan untuk motor wire merah dan juga wire hitam. Okey, begini. Okey, so anda akan nampak akan ada keluar dua wire yang telah digabungkan di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Okey, anda perlu masukkan di bahagian motor ataupun pin konektor di bahagian sini. Untuk ini adalah motor bahagian kanan, ini adalah motor untuk bahagian ini. Okey, so cara yang mudah untuk anda buat adalah anda perlu tanggalkan dahulu motor driver anda, iaitu L298. Anda perlu congkel menggunakan screwdriver untuk menanggalkan daripada double tip tersebut. Saya tanggalkan dahulu. Okey, so anda letak di bahagian sini dan anda perlu longgarkan dahulu skru pada konektor biru ini. Okey, kemudian anda boleh masukkan salah satu wire di bahagian konektor sebelah ini. So anda boleh tolak sahaja wire tersebut sehingga masuk ke dalam konektor biru ini. Sekiranya anda terasa agak ketat, anda perlu mencongkel ataupun menekan di bahagian sini untuk memberikan ruang untuk wire untuk masuk. Okey, selepas dah masuk, anda perlu tahankan dahulu dan anda ketatkan wire tersebut. Okey, pastikan selepas kunci anda rasa wire itu tidak mudah terkeluar. Okey,
Anda tidak perlu hirau kedudukan ataupun posting negatif, kerana Anda boleh ubah di bahagian coding di bahagian Anda boleh ubah arah pergerakan robot dengan menggunakan coding saja. Okey, kita ulang dengan proses sebelah lagi satu. So kita ulang dengan proses yang sama di bahagian motor yang di sebelah lagi satu. Pastikan wire masuk dengan betul dan konektor cengkram dengan baik. Okey, so sekiranya telah lengkap untuk pemasangan wire yang telah dikapelkan. So anda boleh letak semula anda punya motor driver pada kedudukan asal. Okay, seterusnya anda boleh kemaskan wire tersebut dengan meletakkan di bahagian celah-celah motor holder. Sekiranya anda ingin memotong wire tersebut untuk memberikan kemasan yang lebih cantik, anda boleh potong dan buatkan pendawaian semula. Okey, so selesai untuk pendawaian motor. Khususnya untuk pendawaian tersebut ini ataupun pendawaian power untuk i298, anda perlu rujuk pada gambar ini dan anda perlu membuat penyambungan semula ataupun penyambungan dengan sendiri dengan menggunakan pin-pin yang dengan menggunakan wire-wire yang dibekalkan, iaitu male atau male-female. Okey, contoh saya gunakan untuk sambungan ini pergi kepada, contoh saya ambil sambungan untuk power iaitu 12 volt pergi kepada Arduino, di mana Arduino power akan dijumpai di bahagian sini. Saya akan menggunakan pin ini untuk daripada pin belakang. So anda perlu menggunakan wire-wire yang dibekalkan untuk membuat penyambungan dengan betul. Sekiranya anda ingin menggunakan wire daripada sini, anda perlu menggunakan male, dan untuk sambung kepada sini anda perlu menggunakan male. So bermakna anda perlu menggunakan wire male untuk membuat penyambungan tersebut. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Itu saja perkongsian saya untuk bahagian pemasangan hardware. Yang perlu anda lakukan daripada peringkat awal, kerana sekiranya anda terlepas ataupun tersalah step, anda perlu rujuk balik semula pada video ini daripada mula. Okey, so itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.